Okey, menterjemah atur cara. Ini kita dah masuk yang susah sikit ya. Untuk menjadi carta alih ya. Baik, beberapa bentuk atau cara yang mudah ya. Baik. Dalam kita punya DHKP, kita ada didedahkan dengan yang ini ya. Yang pertama bubble sort ataupun isihan buih. Dia sejenis isihan ya. Okey, isihan ni maksudnya kita susun dia. Kalau menaik daripada kecil ke besar. Contoh nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Macam tu menaik. Okey. Kalau isihan menurun daripada besar ke kecil. Contoh daripada 100, 50, 30, 20, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Macam tu ya. Kamu tengok nanti arahannya sama ada menaik ataupun menurun. Itu adalah isihan, begitu juga dengan selection sort, dia ada menaik dan menurun. Okey, selection ni isihan pilihan ataupun isihan pilih ya. Dalam buku dia kata isihan pilih. Tapi cikgu lagi sedap nak sebut isihan pilihan. Bolehlah ya. Baik. Dan yang ketiga adalah binary search. Sebenarnya search ni dia ada dua. Satu linear search, satu binary search. Tetapi dalam syllabus kita, dia cuma minta kita belajar satu je, iaitu binary search. Tapi cikgu ada tunjuk sikit lah nanti, linear search ya. Linear search ni, dia kena cari satu-satu. Kalau nombor tu, nombor 1 sampai nombor 100, kita kena cari daripada nombor 1. Berbeza dengan binary. Binary, dia ni dia akan bahagikan dengan 2. Itu sebab dia sebut perduaan ya. Kalau nombor tu bilangannya ada 100, kita start daripada tengah-tengah, daripada 50 ya. 50, kemudian 75, dia ada tempat-tempat dia. Ya. Baik, ada formula dia nanti ya. Kemudian kita juga nanti akan tengok macam mana atur cara maksimum, minimum, min, count dan Q. Okey, jadi hari ini cikgu fokus dekat yang ini. Cikgu kamu risau tentang macam mana bubble sort, selection sort dan binary search ni ya. Okey. So kita lihat satu-satu sekarang. Okey, bubble sort. Kita fahamkan dulu apa dia bubble sort. Okey, bila kita lihat perkataan bubble, kita ingat kepada buih ya. Bila kita ingat buih, kamu ingat dia tu bulat-bulat ya, bulat-bulat. Buih ada buih besar, ada buih kecil kan. Kalau kamu selalu mandi kan, penuh badan dengan buih-buih sabun kan. Okay, so kadang-kadang buih tu dia bergerak-gerak, bertukar-tukar tempat. Okay. So kita akan susun buih tu daripada kecil ke besar ataupun daripada besar ke kecil. Jadi buih kecil, buih besar, buih besar, buih besar. Contohlah ya. Baik. Okey, seperti cikgu cakap tadi, susunan dia ada dua, sama ada menaik ataupun menurun ya. Ini contoh, dia tak semestinya nombor ini ya. Dia ikutlah apa nombor yang diberi nanti ya. Baik. Tujuan kita sort ni adalah untuk buat carian sebenarnya. Yang ketiga nanti kita akan buat binary kan, binary search. Nak buat binary search tu, kita kena sort dulu. Kita kena isi dahulu. Ya. Itu sebab kita belajar dahulu bubble sort dan selection sort. Baik, kita fahamkan betul-betul konsep dia ni. Baik, bila kamu dah ingat kepada buih tadi, okey, so konsep buih ni, dia sentiasa membandingkan dua nilai. Buih ni, dia sepanjang masa, dia membandingkan dua nilai. Okey ya. Dia akan lihat sama ada nilai itu menaik ataupun merujuk. Menurun ya, menaik ataupun menurun. Apabila dia tidak follow, baru dia tukar tempat. Dia tukar kedudukan dia. Kalau kawan dia tu kat depan, tiba-tiba dia tak menaik. Dia tukar tempat, baru dia jadi menaik. Ataupun kalau dia nak menurun, dia tengok kawan yang kat depan dia tu, tak betul, so dia tukar tempat. Bila dia tukar tempat, susunan dia tu menjadi menurun ataupun menaik. Ikutlah kita nak yang mana ya. Jadi kita ingat betul-betul, dia sepanjang masa akan membandingkan dua nilai. Dan bila dia tak salah, dia akan tukar tempat. Okey, baik. Ini contoh ya. Okey, contoh kita ada nombor 2, buih nombor 2, buih nombor 4, buih nombor 1, buih nombor 5. Kalau cikgu nak dia menurun, sepatutnya sini 1, 2, 4, 5 ya. Tetapi dia bukan banding semua sekali. Dia sepanjang masa dibanding 2 je dulu. Kemudian 2 ni, kemudian 2 ni. Ya.
Tapi perbandingan tu berlaku dengan pantas lah ya, sepantas ingatan komputer. Contoh komputer kamu 2.0 GHz. Maksudnya dalam satu saat dia boleh buat bandingan ni 2000 kali. Bayangkan ni dalam satu saat 2000 kali dia pantas lah ya. Okey, so macam mana kita nak bergerak ataupun membandingkan dia? Okey, lihat contoh cikgu ini. Katakan cikgu dia nak menang. Ya. Kenapa dia ada bulat besar dan bulat kecil? Ada beza ke? Cikgu sengaja nak buat contoh je. Okay. Nombor nanti dia tak ada bulat-bulat. Ini saja cikgu nak buat contoh untuk kita lihat konsep saja ya. Ini konsep bubble sort. Cikgu buat bulat tu sebab cikgu nak kaitkan dengan bubble itu je. Tapi sebenarnya nombor tak ada bulat-bulat pun. Begitu dengan selection sort nanti cikgu buat segi 4 ke apa tu, itu cikgu punya gambaran saja ya, visual. Okey, contoh kita nak bandingkan 2 dengan 4. Katakan tak ada bulat-bulat lah, nombor 2 dengan nombor 4. So kita bandingkan. Kalau cikgu nak menaik, selepas 2, betul tak 4? Jika betul, tak perlu tukar tempat. Dia macam tu. Dia hanya tukar tempat jika nilai itu salah. Salah, kita nak menaik, tiba-tiba nilai depan kecil. So itu bukan menaik, itu menurun. Itu baru kita tukar tempat. So dalam perbandingan yang pertama, ini tak perlu tukar tempat. Tapi sebenarnya cikgu cakap tadi, perbandingan ni berlaku dengan pantas kan, selaju ingatan komputer. Tapi cikgu slowkan sekarang ni, selaju ingatan cikgu lah. Okey, selesai yang bandingan yang pertama ini, dia banding lagi 2. Yang seterusnya, dia banding antara 4 dan 1 pula. Bila 4 dan 1, rupanya tak menaik, salah. Bila salah, dia akan tukar tempat. So dia akan tukar tempat, 4 akan ambil tempat 1, 1 akan pergi tempat 4. Dia akan tukar dekat sini. Okay. So dia akan jadi macam ini. Ini kedudukan baru dia. 2, 1, 4. Tapi apa yang berlaku di sini, dia masih salah kan? Bila dia bertukar kat sini, ini salah, dia cepat-cepat bertukar juga dekat sini ya. Okay, so nanti dekat sini dia akan bertukar juga. Perlu tukar tempat. Sini perlu tukar tempat. Jadi dia akan tukar tempat dengan cepat dekat sini. Jadi 1, lepas 1, 2, lepas 2, 4. Lepas tu 4 ni, tadi baru sampai 4 ya, dibanding pula dengan 5. Bila banding dengan 5, rupanya 5 besar pada dia, masih menaik. So dia tak perlu tukar tempat. Akhirnya 1, 2, 3, 4. Dia dapatlah susunan tu. Ini konsep dia. Ini konsep pada bubble sort. Jadi daripada konsep ini, kamu dah nampak gambaran macam mana nak buat coding dia. Maksudnya coding dia sentiasa membandingkan dua nombor, iaitu nombor A dan A campur 1. A campur 1 ialah nombor yang kedua lah. Ni A, depan dia A campur 1. Kalau dia I, depan dia I campur 1. Kalau dia J, depan dia J campur 1. Kalau dia X, depan dia X campur 1. Nombor yang seterusnya ya. So kamu dah tahu nanti macam mana nak buat coding dia. Okey. Oleh kerana dia ada nombor, ada 4 nombor, jadi bila for nanti dia akan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali ulangan itu kita carilah dia punya pembilang dia. Mungkin kita tulis bil. Bilnya ada 4. Macam tu kan. Okey. 4 ni di dalam coding kita boleh kira terus dengan fungsi length, L-E-N-G-T-H kan. Kalau kita kata number dot length, dia tahu bilangannya 4. Jadi selagi dia 4 ulang. So kamu dah tahu kita akan gunakan ulang. So kita akan gunakan for. Jadi dalam bubble sort nanti ada for. Kemudian jika salah tukar tempat. Macam mana nak tulis coding tukar tempat? Ada coding dia, kita tukarlah. Kita masukkanlah coding tukar tempat tu. So kita tahu untuk atur cara dia nanti ada array. Ni semua ni kita panggil array. Ada dia punya bilangan dia ataupun length. Kemudian ada nilai semasa dia, dudukan yang pertama ni ataupun indeks dia, dan juga nombor yang dibandingkan tu, dia dan nombor yang berikutnya. Kalau dia J campur 1 lah Okey, baik. Kita tengok macam mana dia punya atur cara dia. Setelah kita faham konsep dia tadi, baru kita tahu oh macam ni atur cara dia. Bila kamu jumpa atur cara yang seperti ini, kamu lihat, kamu dah tahu dah dia tu adalah bubble sort. Kerana apa?
Yang pertama, dia ada senarai nombor ataupun array. Array, dia ada tanda kurungan macam stapler ni ya. Maksudnya kita ada satu set nombor. Cikgu gunakan nombor sikit je, iaitu nombor 2415. Sama dengan buih tadi ya. Baik, kita nak tahu bilangannya ni ada berapa. Cikgu dah cakap tadi, gunakan fungsi length. Jadi senarai nombor titik length, kita tahu bilangannya adalah 0, 1, 2, 3. Walaupun dia 3, sebenarnya dia 4 ya. Sebab bila kita kata length, dia akan bilang dengan yang pertama tu dengan nilai 0 ya. Itu kita panggil index ya, ingat ya. Jadi dia ada 0, 1, 2, 3. Sebenarnya bilangannya 4 ya. Okey. Itu sebab kamu tengok di dalam buku kadang-kadang mereka dekat length ni, dekat dalam ni mereka ada tambah dengan 1 lagi. Sebab dia nak jadikan dia 4 ya. Sebab dia bermula dengan 0 kan. 0, 1, 2, 3 tambah 1 jadi 4. Tapi kalau kita lihat ni memang 4. Tapi bila kita sebut, ni ialah 0, tempat dia ataupun indeks dia, kedudukan dia. Ni kedudukan 0, kedudukan 1, kedudukan 2, kedudukan 3. So jumlahnya ada 4, dia akan pusing-pusing lah kat situ. Jadi selagi dia kurang daripada 4, dia akan gelong, dia akan pusing kat situ ya. Okey, I itu indeks yang tadi tu ya. Iaitu kedudukan 0, kedudukan 1, 2, 3. Dia bermula dengan 0 dia kata ya. So kita tahu tadi 0 ya. Kemudian dia akan tambah 1. So dia akan ulang lah. Mula-mula dia uji 2, uji 4, uji 1, uji 5. 2 uji dengan siapa? Dia akan gunakan J. Kamu tengok, J pun bermula dengan 1. Sama juga, tadi J ada berapa ni? Jumlahnya memang nombor tu ada 4 je. J tambah-tambah. Jadi J ni pun akan ada 4 nombor lah. Selagi tak habis, dia akan uji. Tetapi siapakah dia J? Kalau kamu lihat kat situ, senarai nombor, jika kita ambil J yang pertama tu 2, kita akan bandingkan dia dengan J tambah 1. J yang ke depan, 4. Ya. Okey, 2, 4, 1, 5 tu nanti dia akan jadi J. Kedudukan dia tu nanti dia akan jadi I. Okey, ini adalah coding untuk tukar tempat. Baris nombor 8, nombor 9, nombor 10. Coding ini adalah coding tukar tempat. Codingnya memang macam ni. Kita cuma tukar dia punya pembeli ubah saja. Sepanjang masa macam inilah coding dia. Kat mana-mana kamu nampak, dia memang bermula dengan baris seperti nombor 8, nombor 9 dengan nombor 10. Yang kita ubah adalah ini ikut pembeli ubah kita. Yang J ni ikut pembeli ubah kita juga. Kalau kita pakai X, dia JX lah. Yang mesti sama ialah tanda sama, ada campur satu, tanda sama. Yang ini sementara. Ataupun temporary. Okey ya. Ini convention lah. Nak tukar tempat, begini dia punya coding dia. So kita dah tahu, ini nanti akan jadi input. Okey, yang banyak-banyak ni akan jadi proses. Tapi kalau kita lihat kat sini, ada for, segi diamond, ada for, diamond, ada if. If tapi else tak ada. Maksudnya ada benar, ada ya, tidak tak ada kan. Ada if tapi tak ada else. So nanti if, jika begini tukar tempat. Tapi else tak ada. Akhir sekali jika palsu. Sebab ini dah keluar pada loop ni ya. Bila keluar pada loop, ini adalah palsu. Jika palsu, senaraikan nombor-nombor tu. Okey, jadi ini kita tahu proses, ini kita tahu output. Di dalam kita punya sukatan pelajaran ataupun silibus kita, dia suruh tukar bubble sort ni kepada carta alih. Tetapi nanti dalam peperiksaan mungkin dia tak kata bubble sort. Sebab dia nak tanya kat kita, ini sorting berjenis apa, isihan berjenis apa. Jadi senang je kamu nak kesan. Kalau dia cuma ada I dengan J, bandingkan antara J dan J campur 1, kamu dah tahu ini konsep adalah konsep buih kan. Kamu dah ingat tadi konsep buih, dia sentiasa membandingkan antara dua nombor, iaitu nombor J dan nombor J campur 1. Di dalam peperiksaan mungkin dipakai X. Dia akan bandingkan X dan X campur 1. Jika X lebih besar daripada X campur 1, maksudnya dibandingkan ini dengan yang ini. Ya? Kalau lebih kecil, maksudnya dibandingkan ini dengan ini juga tapi lebih kecil. Kalau lebih kecil tu adalah isihan menurun. Ini isihan menaik ya. Nanti kita tengok contoh menurun. Okey. Okey, baik. Tu ada beberapa tempat yang kamu nak ingat nanti. Yang cikgu tanda-tandakan tu. Okey. So kamu dah tahu. Carta alih dia yang pertama input dia lah. Input. Ini adalah cara menulis parameter dia. Kita masukkan input 2, 4, 1 dan 5. I dan J tu kita mulakan dengan 0. Kemudian ada length.
bilangan ni lah 1, 2, 3, 4. Boleh juga kata length sama dengan 4 pun boleh terus ya. Okey, syarat I. Syarat I tadi selagi dia kurang daripada length. Maknanya kurang daripada 5 campurkan 1. Jika benar, lihat pula syarat J. Syarat J pun sama. Selagi dia kurang daripada length ni, J campur 1. Jadi kita akan uji 4 nombor. Yang diuji adalah J dan J tambah 1. Ini yang diuji ya. Ini if tadi. Kita tukar jadi jika. Boleh juga kamu tulis if. Kalau kamu nak tulis Melayu pun boleh macam ni ya. Okey, syarat I, syarat J. Yang ini tadi ada ya je. Sebab dia ada if je kan. Dia tak ada else. Jika ya tukar tempat. Tukar tempat. Lepas tu masuk balik. Tengok J. Tukar tempat. Selagi tak habis J tu kita bandingkan. Kita pusing kat sini. Bila dah habis. Syarat ini pun selesai. Jadi. Okey. Dia akan naik ke atas ya. Jadi palsu baru kita paparkan dia. Okey. Ini adalah carta alih yang paling mudah cikgu beri kepada kamu. Cikgu buat dia panjang ke tepi sebab paparan slide cikgu ni dia panjang ke tepi. Kamu boleh buat panjang ke bawah pun boleh. Kalau kamu lihat kat dalam buku, mereka buat panjang ke bawah. Tapi sama je susunan dia. Baik. Kenapa cikgu tak ada buat proses segi empat banyak? Sebab cikgu anggap syarat ni sebab digunakan for ya. Bila digunakan for, dia istihar dekat dalam syarat, gelung dekat dalam syarat, increment dia pun dekat dalam syarat. Begitu juga dengan I. Dia punya nilai awalan dia dekat dalam for, gelung dia dekat dalam for, increment dia pun dekat dalam for. Jadi cikgu buat syarat ni dia dah ada proses sekali kat dalam dia. Okey, baik. Ada pelajar yang nak tanya tak tentang kenapa carta alih dia macam ni? Atau semua orang dah nampak daripada atur cara tadi, bila kita pindahkan, dia jadi begini. Kunci dia ialah di sini ya, iaitu tanda besar ini. Jadi kita bandingkan, jika nombor 2 lebih besar daripada nombor 4, tukar kedudukan. Pusing lagi, pusing macam tu ya. Okey, baik. Boys, okey ya? Okey tuan, okey tuan. Okey. Baik, ini jika menaik, jadi dia akan paparkan 1, 2, 4, 5. Proses ini berlaku sangat pantas. Tapi bila kita buat diagram tadi, sebenarnya dia perjalanan dia jauh ya. Tapi kepantasan komputer tu kita tak boleh bandinglah dengan cara kita buat carta tu kan. Okey, tengok. Ini kalau menurun pula. Kamu tengok dekat mana beza kalau menurun. Masih nombor yang sama. Gelung yang pertama masih sama sebab dia masih 4 dia punya bilangan dia ataupun jumlah dia. Gelung yang kedua masih juga sama. Bezanya keyword dia adalah pada if. Kan? Bila kita bandingkan J, sebab bila kita nak menurun, nombor yang pertama kita bandingkan mesti kecil daripada nombor yang kedua. Maksudnya, nombor yang pertama ni sentiasa kecil kan? Baru dia menurun. Betul tak tu? Cikgu tertukar kat sini. Besar. Okey, kita tengok contoh dia. Dia kata kat sini ya. Yang lain, tukar tempat ni sama juga. Maksudnya tempat-tempat lain semua sama, dekat dalam if je sama. Tapi kalau kamu tak dapat gambaran, kalau kita tulis coding ni kita nampak nanti ya. So, cara yang paling selamat adalah tulis coding. Jadi bila buat carta alih, semua sama. Kamu tengok kat mana yang lain? Dekat syarat ni je. If ni je kamu tukar ya. Jadi yang ini, jika kamu coding tadi yang tadi tu, dia akan jadi sebaliknya. Iaitu nombor tu daripada 5. Ni menurun lah ya. Sepanjang masa dia ni akan jadi besar ya. J lebih kecil daripada J campur 1. Tapi kamu buat coding ni lah ya. Baru kamu perasan kenapa dia jadi macam tu ya. Tapi nanti cikgu share lah coding ni dengan kamu.